Apabila golongan takut Tuhan jadi perasuah. Kegiatan rasuah ini memberi impak tidak baik kepada negara. Rakyat sangat berharap agar setiap pilihan raya tidak melibatkan wang rasuah atau politik wang yang merupakan kegemaran majoriti ahli politik tempatan untuk memenangi pilihan raya dan berkuasa sehingga ada yang menamakannya sebagai sedekah. Tetapi pada hakikatnya pelaburan yang dilakukan melalui pemberian wang untuk meraih undi pada kebiasaan akan ditebus balik apabila memegang tampuk kekuasaan. Tambahan lagi, apabila dilantik sebagai menteri, terdapat lubuk-lubuk emas untuk memberi ruang terlibat di dalam kegiatan rasuah untuk kemewahan hidup mereka. Demi mencapai matlamat keduniaan, seperti itu ramai antara ahli politik yang sanggup menawarkan rasuah secara terbuka, termasuk memaksa rakyat bersumpah untuk mengundi lalu diberikan duit kopi dan menyediakan bajet tertentu dengan menggunakan dana kerajaan negeri demi meraih undi dan mengekalkan kuasa. Hari ini, Pemuda Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN Kelantan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya satu siasatan dijalankan terhadap sejumlah bajet dalam Belanjawan Kelantan 2023 yang didakwa meragukan. Ketua Pemuda PH Kelantan Hazmi Hassan berkata, laporan itu dibuat berikutan pendedahan seorang pengguna Facebook Muhammad Zakri bahawa peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk projek khas 2023 telah dimasukkan ke dalam Belanjawan Negeri. Kita merujuk satu status di laman Facebook atas nama Muhammad Zakri berkaitan dana berkenaan. Jadi ada kebimbangan sekiranya bajet itu disalahguna untuk tujuan pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Peruntukan 30 juta ringgit itu dinyatakan sebagai projek khas dan kita tertanya-tanya, adakah yang dimaksudkan satu peruntukan projek khas bernilai 30 juta ringgit itu untuk kegunaan PRN? Sebelum ini, kerajaan negeri mengeluarkan kenyataan ingin menyediakan bas percuma dengan kita raikan kalau ia digunakan untuk rakyat. Namun, kita masih tidak tahu secara terperinci berkait perbelanjaan 30 juta ringgit itu. Katanya selepas membuat laporan di pejabat SPRM. Hazmi yang lebih dikenali sebagai Jeming berkata siasatan SPRM penting untuk mengelakkan peristiwa membabitkan kerusi Parlimen Kuala Terengganu yang dibatalkan kemenangan akibat rasuah berulang dalam PRN kali ini. DUN Kelantan sudah pun dibubarkan pada bulan lepas untuk memberi laluan pilihan raya negeri, tetapi kerajaan negeri melalui menteri besarnya mengeluarkan kenyataan berhubung perkhidmatan bas percuma kepada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi untuk pulang mengundi. Adakah 30 juta ringgit ini bermaksud 1 juta ringgit untuk satu DUN? Kerana apa yang kita boleh lihat hari ini sebelum masuk tempoh berkempen pun, mereka PAS sudah kibarkan bendera dengan mewahnya. Adakah itu salah satu projek khas yang dimaksudkan? Jadi kami berharap SPRM menyiasat bagi mengelak peristiwa seperti berlaku di Kuala Terengganu yang akhirnya keputusan pilihan raya dibatalkan, katanya. Untuk rekod, kerana rasuah 27 Jun lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzad yang mewakili PAS pada pilihan raya umum ke-15 selepas calon BN Datuk Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan perbuatan rasuah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi. Sepatutnya rasuah politik ini tidak berlaku di negara ini. Selain menyalahi undang-undang, ia merupakan satu dosa. Rasuah juga tidak adil kerana menyebabkan calon yang layak dan berwibawa diketepikan. Mengikut teori demokrasi, salah satu mekanisme rakyat boleh membendung tingkah laku elit rasuah ialah pilihan raya. Tanggungjawab membendung rasuah di dalam pilihan raya adalah terletak kepada ketua-ketua parti yang bertanding. Jika mana-mana parti masih memilih untuk memberi wang ringgit kepada pengundi untuk memenangi pilihan raya, maka masalah rasuah politik tidak akan selesai sampai bila-bila. Paling menyakitkan apabila sesuatu kemenangan itu dibatalkan dan akan melibatkan perbelanjaan tambahan menggunakan duit rakyat untuk mengadakan kembali pilihan raya kecil demi mencari wakil rakyat yang baru. Rasuah lebih melibatkan integriti individu dibandingkan sistem. Jelas doktrin agama tidak boleh mengekang amalan rasuah seseorang. Integriti adalah sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki. Tetapi yang memiliki integriti pun belum tentu tidak mengambil rasuah jika sekiranya ketahanan dalaman dipengaruhi oleh kehidupan mewah walaupun melalui pendapatan haram. Pengundi dan golongan muda mempunyai peluang untuk membuat pembetulan yang diperlukan oleh negara. Justru mereka tidak boleh menerima wang, tidak boleh membiarkan sistem dan diri rosak kerana terbelenggu serta menggadang maruah dengan sedikit bayaran duit haram, tetapi dalam jangka masa panjang ia merosakkan negara dan merumitkan rakyat. Sangat malang bagi Malaysia apabila golongan yang kononnya mendakwa takut kepada Tuhan masih menghalalkan dan berpakai rasuah demi kuasa dan kekayaan dunia.